Assalamualaikum. Dah lama rasanya aku simpan cerita ni untuk umum. Bukan apa, selalunya kejadian aneh, misteri dan alam gaib ni susah nak dijelaskan. So hari ni aku nak share kejadian yang pernah aku sendiri lalui pada tahun 2005. Kisah dia macam ni. Waktu tu aku bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman, Perlis. Macam biasa, zaman tu selalunya mak ayah akan hantar anak-anak untuk duduk asrama supaya belajar untuk berdikari. Aku salah seorang yang duduk asrama waktu tu. Masa tu kami ada sukantara atau kejohanan sukan peringkat sekolah. So macam biasalah, aku ni bab-bab sukan boleh dikatakan agak aktif. Nak dipendekkan cerita, dalam pukul 6.45 petang aku masih di padang sekolah sebab tengah simpan barang-barang sukan. Lepas tu aku rehat kejap dekat tangga ayam. Siapa sekolah tu mesti tahulah dekat mana tangga ayam ni. Tengah aku rehat, aku ada ternampak ada seorang budak lelaki sedang duduk bercangkung dekat dengan pagar tepi sekolah. Kebetulan kawasan tu ada pokok-pokok besar dan ada satu ruang berbumbung. So kerap jugalah cikgu-cikgu buat aktiviti dekat situ. Aku fikir mungkin ada murid tak balik lagi, tapi aku nampak dia macam seolah-olah sedang menangis. So aku pelik, kenapa dia tak balik lagi sedangkan tak ada siapa dah dekat di situ. Aku pun ambil beg dengan botol air nak pergi dekat dia. Bila bangun, aku tengok dia dah tak ada. Pelik, sekelip mata boleh hilang. Aku teruskan juga hajat aku untuk cari dia di kawasan itu, tapi memang kosong dan sunyi. Memang tak ada sesiapa pun. Yang ada pokok-pokok besar dan bunyi burung. Dekat sini pula aku dapat tahu agak keras, tapi tak tahulah apa yang kerasnya. So aku pun malas nak fikir. Terus jalan balik ke asrama. Jarak kawasan tu ke asrama aku dalam 300 meter macam tu jugalah. Masa ni dah dekat maghrib. Kiranya geng-geng asrama semua dah ready untuk solat maghrib berjemaah. So aku pun cepat-cepat ambil tuala pergi ke bilik mandi. Kebetulan dom aku sebelah je dengan tandas atau bilik mandi. Waktu aku langkah masuk dalam tandas tu, aku ada terdengar bunyi orang tengah mengerang. Aku macam pelik, siapa pula yang ada dalam tandas ni? Padahal aku seorang je yang lewat tadi. Mengerang tu seolah-olah macam orang tengah marah. Aku fikir, siapa pula gaduh time-time macam ni? Aku pun bersuara, siapa tu? Tapi tak ada yang menyahut. Tandas asrama ni ada banyak. So yang aku dengar tandas nombor 3 dari pintu masuk, tingkat 2. Sambil aku jalan nak pergi depan pintu tandas tu, suara tu makin kuat. Aku nampak pintu tandas tu renggang. Aku pun beranikan diri tolak pintu tu untuk tengok apa yang jadi sebenarnya. Allahu Akbar. Waktu ni pertama kali dalam hidup aku nampak benda-benda yang tak pernah aku terfikir dan terbayang pun. Aku nampak dalam tandas tu ada susuk tubuh manusia dalam keadaan meniarap. Rambut panjang hampir menutup muka, tapi masih nampak muka dia hitam pekat. Mata terbeliak, mulut ternganga. Waktu tu aku terus cepat-cepat keluar. Waktu aku pusing nak keluar dari tandas, benda tu betul-betul berdiri depan pintu tandas. Aku terus menjerit, Allahu Akbar. Terus aku langgar macam tu je. Aku lari sekuat hati terus pergi surau. Waktu aku sampai surau, aku tengok geng-geng asrama tengah solat. Aku masuk dalam surau, aku panggil kawan-kawan aku, bagi tahu dalam tandas ada hantu. Siapa seorang pun buat tak tahu je. Dia orang tengah solat macam biasa. Khusyuk betul. Aku ingat lagi, masa tu aku pergi betul-betul depan muka kawan aku ni. Nama dia Tahkim. Aku cakap, weh, dalam tandas ada hantu. Dia buat tak tahu je. Tiba-tiba lampu surau terpadam. Blackout. Time tu aku dah gelabah. Aku ada nampak seorang lelaki berjubah hijau pandang tepat dekat muka aku sambil senyum sinis. Aku pelik, siapa pula ni? Ustaz ke? Penceramah luar datang ke? Aku tak fikir panjang. Aku terus berlari ke bawah dan pergi dekat bilik gardener simpan barang. Aku bersandar dekat situ. Dekat situ aku menangis sekuat-kuat hati. Aku jadi tak tentu arah. Aku rasa macam di alam lain. Telinga aku dengar orang menjerit kesakitan. Aku rasa macam orang gila. Dalam beberapa minit, bahu aku ditepuk seseorang. Aku terus toleh. Ya, ada seseorang datang dekat aku, berpakaian cantik, putih bersih, cukup harum. Perempuan, umur dalam 30-an aku rasa. Dia cakap, jangan takut, jom ikut saya balik. Saya boleh tolong kamu. Aku jawab, tak boleh. Saya kena bagi tahu Cikgu Ramzi, warden asrama. Kalau nak keluar dari asrama. Dia balas, tak apa, cikgu yang suruh saya datang sini. Aku pelik. Aku tanya dia, puan cikgu sekolah ni juga ke? Dia senyum, tak cakap apa-apa. Dia cuma cakap, jom ikut saya. Tu je. Masa ni aku dah selangkah 2 ikut dia. Tapi langkah aku terhenti sebab aku dengar macam orang panggil nama aku. Aku terus pusing ke belakang, tapi tak ada sesiapa di sana. Dan perempuan yang aku ikut tadi hilang dari pandanganku. Aku kaku, tak dapat bergerak. Aku rasa macam diri aku melayang. Aku rasa gelap dan aku terus pengsan. Syam, bangun. Istighfar, selawat. Aku perlahan-lahan buka mataku. Aku nampak bumbung rumah kayu, atap zinc. Aku toleh sebelah, aku nampak 3 kawan aku.
ayah aku dan seorang ustaz. Aku terus tanya, aku dekat mana ni? Dia pun jawab, hang pengsan tadi Syam, dekat tandas asrama, meracau, lari sana sini. Kami bawa balik hang pergi rumah. Dekat sana jiran-jiran ramai pegangkan hang sebab hang meronta-ronta dan agresif. Sampai cedera jugalah tangan ustaz dekat sana nak tolong hang tu. Lama jugalah hang kat sana. Jiran ada panggil ada seorang ustazah tu nak tolong hang, tapi hang tak okey juga. Tu ayah hang dengan kami bawa hang mai sini pula. Jumpa ustaz ni kira untuk kali ketiga lah malam ni. Alhamdulillah hang dah sedap. Aku blur. Aku kata, aku pergi surau, aku panggil hampa, tapi hampa buat tak tahu je dekat aku. Depa jawab, mana dah hang mai surau? Ada orang dengar hang menjerit-jerit dalam tandas. Kami pergi tengok hang dah lain. Hang mengacau. Bahasa apa pun kami tak faham. Bila kami baca ayat kursi, hang gelak kat kami semua. Lepas tu, hang lari sana sini. Kami panggil Cikgu Ramzi, warden asrama, datang untuk tolong. Kami ramai-ramai cuba tenangkan hang, tapi hang cukup agresif, siap gelak-gelak bagai. Aku macam tak percaya apa yang jadi. Tapi hakikatnya, benda ni berlarutan lama juga dekat diri aku. Sampai aku tak boleh dah sekolah dekat situ. Sebab telinga aku akan dengar orang berteriak, menjerit dengan bahasa yang aku sendiri tak faham. Aku terpaksa berpindah sekolah termasuk pindah rumah. Tiap kali di rumah, terutamanya masa maghrib, aku akan rasa diri aku melayang-layang. Aku rasa rimas, aku rasa sedih, sayu dan nampak benda-benda yang tak logik untuk aku cakap. Benda tu selalu datang, susuk perempuan, wajah hitam pekat, benda selalu menghantui aku. Kadang-kadang aku dengar bunyi muzik lama, nak explain macam mana pun aku tak tahu. Ada kalanya aku selalu nampak benda pelik-pelik. Contoh macam beruk dalam rumah aku. Kadang tu nampak kelibat budak-budak lari dalam rumah. Aku bau wangi, kadang bau busuk. Dengar orang panggil nama aku tu dah biasa. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah SWT dan sokongan keluarga, kawan-kawan, aku sembuh. Aku bersyukur sangat-sangat. Aku boleh lalui kehidupan macam biasa. Terima kasih kepada keluargaku dan kawan-kawanku sebab banyak support aku masa tu. Persoalannya sampai sekarang, aku fikir kenapa aku? Dan siapa budak lelaki yang aku nampak tu? Siapa dalam tandas tu? Siapa lelaki berjubah hijau dalam surau? Siapa perempuan berbaju putih tu? Dan siapa perempuan yang muka hitam pekat tu? Semuanya hanya Allah SWT je yang tahu. Wallahualam. Buat yang duduk asrama tu, terutamanya Aspura, jangan pula tak nak duduk situ dah. Ni cerita lah lama. Mungkin zaman moden sekarang dah tak ada benda-benda macam ni. Tapi kita kena selalu dekatkan diri dengan Allah SWT. Jangan tinggal solat. Itu senjata yang paling kuat.